kita harus pastikan jiwa kita bersih daripada segala kekotoran, hasad, dengki. Sediakan mental kita, beritahu pada diri kita bahawa kita harus bersiap sedia bila datangnya bulan Ramadan. Kita harus mempergiatkan lagi amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan dengan izinnya kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa, walaupun pastinya ada kesukaran dan cabaran yang kita sedang hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mempermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya pada sesi kali ini kita kongsikan nombor yang kedua adalah sama pentingnya semasa kita nak menuju ke bulan Ramadan ini, kita haruslah memastikan bahawasanya kesihatan kita dalam keadaan yang baik. Maka itu kita harus memastikan bahawasanya kita harus jaga diri kita, memastikan bila kita sampai kepada Ramadan, kita dalam keadaan yang sangat baik dan bersedia untuk melaksanakan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi sebab bayangkan kalau kita dalam keadaan sakit masa kita menghadapi bulan Ramadan ini, contohnya kita batuk, sesama ke demam, maka dengan itu mahu tak mahu kita harus mengambil berat mengenai keadaan kesihatan kita. Dan yang ketiga adalah dalam kita nak menuju ke bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan jiwa kita, jiwa kita dan juga mental kita. Antara lain yang bermaksud bahawasanya kita harus memantapkan niat kita. Semasa kita nak menuju ke bulan Ramadan tu, kuatkan niat kita. Apakah atau caranya atau bagaimana kita nak mengkuatkan niat? Ikhlas, pertama ikhlaskan niat kita. Ya kan? Yang di mana kita lakukan ini bila kita berada di bulan Ramadan, apa-apa yang kita lakukan adalah kerana Allah, khususnya bulan puasa. Dan juga kita harus pastikan jiwa kita bersih daripada segala kekotoran, hasad, dengki. Itu harus kita jaga. Sebab hanya kita seorang yang tahu bagaimana keadaan hati kita. Dan juga kita harus menguatkan mental kita, sediakan mental kita, beritahu pada diri kita bahawa kita harus bersiap sedia bila datangnya bulan Ramadan. Kita harus mempergiatkan lagi amal ibadah kita, kerana itulah peluang. Di samping kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar, berlipat kali ganda ganjarannya, pada masa yang sama ialah lebih penting dia nak mempertingkatkan diri kita, meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Selanjutnya adalah bagi kita memantapkan lagi jiwa kita, mental kita, harus kita renung, pandang sedalam-dalamnya tujuan Ramadan itu. Kita dah jelaskan sebelum ini, tujuan Ramadan adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kita berpuasa, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh memiliki satu tujuan ataupun objektif yang khusus. Apa yang kita nak ingin capai pada bulan Ramadan ini? Adakah kita nak menjadi orang yang lebih banyak lagi akan melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan dan selepas itu, ataupun kita nak menjadi orang yang lebih banyak menderma? Kalau sebelum ini mungkin tidak banyak kita menderma, mungkin bulan Ramadan inilah kita memaksa diri kita, mendidik kita untuk lebih mudah menderma. Berapa jua jumlah, sebab makin banyak jumlahnya, makin besar ganjarannya. Ataupun ingin membantu lebih ramai orang, maka itu semua adalah tujuan ataupun objektif yang kita nak tetapkan, supaya dalam bulan Ramadan kita cuba latih diri kita, dan di luar habis Ramadan kita dapat meneruskan usaha dan juga keazaman kita itu.
Dan yang lebih penting lagi, muslimin dan muslimat, bila kita nak memasuki bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, jangan lupa untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu atau refresh our knowledge pasal Ramadan, tentang Ramadan. Ya, sebab ibadah ini perlukan pada ilmu. Ya, maka bacalah buku, bertanya kepada asatizah kalau tak jelas, supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kita dah bersedia. Kita tahu apa hukum hakam bulan puasa, apa yang membatalkan puasa, apa tidak. Contohnya, kulit hidung batal puasa tak, kulit telinga batal puasa tak. Tu kita dah tahu, kita tak rasa ragu-ragu. Kalau kita paksa muntah, batal tak? Itu semua kita dah jelas, kerana kita tahu apa hukum hakam. Bagaimana kita nak berzakat, berapa kita perlu zakat, itu semua adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Apakah keutamaan sahur? Kenapa digalakkan sahur? Apa perintah Nabi tentang kita bersahur dan berbuka? Itu semua harus dipelajari. Semoga kita dapat amalkan. Maka muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bila kita mempelajari, melaksanakan ibadah dengan ilmu, ia dapat memastikan kita bahawa kita melaksanakannya bersesuaian dengan tuntutan dan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Muslimin yang dirahmati Allah, itulah sedikit sebanyak yang sempat kami sampaikan dan kongsikan. Jadi dalam kita menuju ke bulan Ramadan ini, ingatlah, di samping kita harus memperkukuhkan kerohanian, jagalah kesihatan kita. Berapa hari ini, cuba pastikan apa yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan kita daripada sakit, kita cuba lakukan, usahakan, dan persiapkan jiwa dan juga mental kita supaya kita bersedia sebagaimana seorang yang ahli sukan bersedia untuk menempuh pertandingan sukan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesenangan, kemudahan, menguatkan kita dalam berpuasa dan memberikan semangat untuk kita beribadah kepada Allah dengan lebih banyak lagi. Lagi pun sekarang ini kita mempunyai banyak peluang bersama keluarga kita. Kita galakkan diri kita dan keluarga kita bersolat tarawih bersama, bertadarus, berzikir, beristighfar, dan apa juga ibadah yang boleh kita lakukan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan mengampuni segala dosa kita, dan lebih penting menerima puasa kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.